Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat saya ni tampak tanda banyak sangat. Sorry, kena minta muka surat dulu. Betul, 8. Oh, tak dengar. Okay. Tempat berhenti yang tu. Macam mana? Ya. Muka surat 7. Soal. Macam mana percaya dengan Allah? Jawabnya wajib atas setiap mukallaf percaya dan i'tiqad yang jazim. Allah itu ialah yang disembah dengan sebenarnya, yang wajib baginya tiap-tiap sifat kesempurnaan, yang tiada terhingga dan tiada boleh habis bilang-bilangannya, dan mustahil atasnya ta'ala tiap-tiap kekurangan, dan mustahil boleh habis bilang-bilangannya sifat kesempurnaan baginya ta'ala itu. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Syukur kita Allah Ta'ala masih beri kita hidup. Syukur kita hidup dapat Islam. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita Islam, boleh datang ke masjid, ke surau, dan boleh pula berada dalam majlis ilmu. Dengan itu dapat pula kita memahami, mempelajari, membetulkan apa saja ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kod ada yang tak betul. Jadi dengan kita boleh datang tu, boleh dapat dibetulkan dan mantapkan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Syukurlah banyak-banyak nikmat itu Allah Taala beri ke kita. Yang kita juga mensyukuri nikmat di atas dijadikan kita boleh keadaan yang betul itu, dijadikan kita pula boleh bersusah payah untuk taat patuh perintahnya, meninggalkan larangannya, walaupun dalam bersusah payah dalam kehidupan yang macam-macam ni. Allah Ta'ala berikan kita keupayaan untuk boleh hadir ke masjid, ke surau, berada pula majlis ilmu, dan prihatin pula dengan ilmu, dan bersungguh pula untuk memaham, untuk terus menggali, memahami, memantapkan ajaran Nabi SAW. Syukur banyak-banyak nikmat yang semacam itu semua Allah Ta'ala beri ke kita. Dan insya-Allah kita manfaatkan pertemuan kita malam ni, meneruskan bacaan kitab daripada kitab Paku Iman. Kita di muka surat 7. Dan sedikit peringatan di awal, dalam masjid sunat itikaf. Cuma itikaf ibadat tak sah melainkan niat. Kalau tak niat, mari niat sama-sama. Lafaz niatnya saja, aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata musannif, soal macam mana percaya dengan Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, apa yang kita nak masuk bicara ni, nak mula masuk mendetailkan tentang rukun iman yang telah kita bicara dulu. Ada 6. Kita pun sedia maklum rasanya. Iman, rukun iman tu ada 6. Beriman dengan Allah Ta'ala, maksudnya membenarkan, mengiyakan bahwasanya Tuhan sebenar adalah Allah. Waktu membenarkan, mengiyakan malaikat, rasul, kitab-kitab, itu juga hari kiamat. Begitu juga qada-qadar yang ada antaranya kita dah sentuh sekali lalu hari itu. Baik, insya-Allah kitab kita ni dengan apa yang kita nak tempuh malam ni,
sehinggalah ke hujung kitab nanti memang dia nak membahaskan dengan perinci semua 6 perkara dalam rukun iman itu. Pasal apa pula kena bahas dengan perinci? Kerana memang Rasulullah dia datang ajak Islam kat kita dengan terperinci. Dia bukan ajak Islam dengan semata-mata mengucap kalimah syahadah lepas tu be happy lah, you are ahli syurga. Tidak. Dengar elok ayat. Rasulullah tak datang dengan dia kata mengucaplah kalimah syahadah lepas tu okey lah, jamin dah ahli syurga tanpa fikirkan apa-apa kesusahan, kepayahan. Lepas tu apa tanggungjawab, rukun syarat, ilmu, tanggungjawab yang sebagainya yang perlu dilaksana. Tak ada ajaran Nabi kita Muhammad SAW itu. Tak ada. Itu apa yang dia ajarnya? Dia ajar agama dengan sangat detail. Cuma prinsip awal orang kafir nak jadi Islam, memanglah ada benda yang dia ajar dengan mudah. Macam mana kita dah sebut dulu, ada rukun iman yang 6. Lepas tu lebih-lebih lagi dalam keadaan orang kafir nak masuk Islam, takkan nak tunggu habis belajar Islam dengan keseluruhan dan sedetail-detailnya itu barulah nak mengucapkan kalimah syahadah. Mestilah ada at least sekurang-kurang berapa you kena belajar. Mesti ada. Yang tu yang umumnya Rasulullah ajar kepada para sahabat yang ada pada zaman itu. Lepas tu kalau kita semak sikit sejarah, berapa lama Rasulullah ajar sampai mantap akidah. Sejarah yang terbukti, yang telah dibuktikan, yang telah kita pun sedia maklum sejarah itu, khususnya dengan kita pun sempena dengan tahun hijrah ni. Rasulullah berhijrah selepas lebih kurang tahunnya 13 tahun di Mekah, lepas tu di Madinah. Hijrah pun selepas setahun pensyariatan solat. Jadi solat adalah rukun Islam yang kedua. Rukun pertama kalimah syahadah. Tempoh 13 tahun Rasulullah di Mekah tu, semua tu ayat-ayat Quran yang turun ada istilahnya dipanggil ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah ni ialah ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah. Semuanya cerita akidah. Walaupun rukun Islam, rukun iman tu 6, tapi nak ambil pendetailan iman tuan-tuan, bukan cukup dengan hafal 6 ayat. Kalau sebut ayat, begitu gak pendetailan dia, bukan cukup dengan 6. Pasal apa? Quran bukan turun 6 ayat untuk iman. Quran dari segi amalan bukan turun 5 ayat untuk rukun Islam. No. Jadi nak faham ke kita sikit apa dia? Rasulullah untuk orang yang baru nak masuk Islam memang ada benda yang diajar very simple. Mengucap je kalimah syahadah, you be a Muslim. Itu pun berserta dengan syarat. Yang tu yang kita akan ambil detail nanti. Macam mana pun saya sebut sekali lalu dengan syarat tu. Apa dia mengucap kalimah syahadah tu? Semata-mata mengucap kalimah syahadah belum Islam lagi. Untuk boleh jadi Islam, jadi Islam pun iman macam mana? Iman tak dipersoal lagi. Baru cerita Islam, yang rukun Islam kita dah bicara dulu. Kau mengucap kalimah syahadah dalam keadaan mesti kau membenarkan di hati yang lidah itu menterjemahkan pengiktirafan Tuhan sebenar adalah Allah, Nabi Muhammad SAW adalah benar utusan Allah, dan benar apa saja yang dibawanya. Sekurang-kurang macam tu lah. Sekali lalu sebut dengan mudah untuk menceritakan Rasulullah. Kalau dia umum cerita, kalau sebut bab cerita lah, nisbah orang kafir yang nak masuk Islam, kalau nisbah fakta ilmiah dia, fakta hadis-hadisnya, ajaran Nabi, sabdaan Nabi, memang dia kata just word macam tu je, qulu la ilaha illallah. Memang Rasulullah tak pernah ajar belajarlah sifat 20 Allah wujud qidam baqa dengan nama ilmu dan hitungan sifat. Begitu juga yang mustahil, yang harus. Begitu juga ke Rasul siddiq, amanah, tabligh, fatanah, lawan dia yang harus bagi Rasul. Untuk bilang pula satu-satu sama ingat gedi. Tidak. Islam pun baru datang, benda besar dia mesti tang mana iktiraf agama ni. Mestilah tang Allah Ta'ala dulu. Satu. Lepas tu mana keyword besar dia awal-awal Islam. Cerita ni awal-awal Islam, yang Islam baru bertapa. Yang Rasulullah sampaikan Islam itu yang kita tak tengok angka 13 tadi. Apa dia?
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu je. Macam mana pun di atas huraian apa dia la ilaha illallah, kita orang Melayu kita terjemah macam tu, kita tak faham apa maksud Arab. Yang tu yang dihurai oleh pengarang kita. Kalau saya sebut sekali lalu dengan syarat itu atau atas kita bahas fiqh, pensyaratan orang kafir nak masuk Islam mesti ada syarat ni. Apa dia? Mengucap kalimah syahadah beserta dengan mesti mengiktiraf dan mengiyakan di hati bahawasanya memang Tuhan sebenar ialah Allah, He is the one and only, tidak ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala, yang lain pada Allah adalah batil, palsu, mengarut, merepet. Nisbah agama hanya Islam saja agama benar, selain pada Islam adalah palsu, merepet, mengarut. Dan tidak ada tolak ansur antara bab ketuhanan, nak kata ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala, dan tidak ada tolak ansur dalam bab agama nak kata ada agama yang benar selain pada Islam. Itulah maksud kalau kita tengok ayat Quran tentang kalimah itu umumnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau hadis Nabi kata qulu la ilaha illallah, nak besar atau mana, mengakulah, iktiraflah bahawasanya, yakinlah, i'tiqadlah tiada Tuhan disembah yang sebenarnya, He is the one and only, melainkan Allah. Okey, barulah dia mengucap baru jadi Islam. Kalau nisbah sebut ke Rasul sikit, lepas tu ke Rasulullah macam mana? Mesti mengakui bahasanya benar dia Rasulullah. Jadi bila benar dia Rasulullah mesti mengiktiraf apa saja perkhabaran dan tunjuk ajar daripada dia adalah benar dan betul belaka. Itu prinsip umum. Ada tak clear? Baik, itu adalah syarahan yang ataupun syarat yang selalu disebut. Boleh kot saya kena ijaz lokasi ya. Itu adalah syarat yang sering disebut oleh ulama untuk sahkan orang kafir menyebut kalimah syahadah. Boleh? Kedekat sangat. Tuan-tuan yang jadi audiens saya, tuan-tuan kena bagi feedback. I don't know about you. I know what I talk. Boleh ke? Mungkin terlalu dekat kot. Jadi saya kena jauh sikit dengan kita. Boleh kot? Agak ada sikit isyarat ini ya. Okay. I can understand your isyarat, insyaAllah. Baik. Jadi asal-asal ajaran Islam yang nak jadi Islam itu je. Tapi agak-agak 13 tahun duduk di Mekah, apa dia lagi? Takkan turun la ilaha illallah je, tuan. Okey, saya nak sebut tu sikit lontaran berfikir. Baik. Kalau itu siapa nak tolong hurai apa dia ayat Quran itu? Tang satu ayat Quran. Kalau hadis mana? Lepas tu apa kesimpulan dia? Oh, hak tu yang kita kena pakai ulama. Hak tu yang nisbah kita belajar disiplin. Hak tu yang kita belajar kitab yang ada istilah bahas sifat 20. Sikitlah sebut macam tu awal-awal. Yang tu yang dia nak sebut ni. Baik. Yang ni yang dia akan sebut ni ialah benda besar dalam bab akidah, tuan-tuan. Antara benda yang memang tak boleh dinafikan, dan yang ni ialah teras paling besar sekali dalam ajaran Islam kita. Apa dia? Jadi macam mana beriman dengan Allah Ta'ala? Okey, tengok dia nak sebut. Beriman dengan Allah Ta'ala ni maksudnya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Jadi kita ni macam mana kita dah bicara awal kitab, kita mukallaf. Antara mukallaf tu balik, berakal, apatah lagi kita bukan baru masuk Islam, bahkan kita dah Islam daripada kecil. Itu Islam daripada kecil. Macam mana pun mula taklif sempadan dia baligh. Even kita tak pernah dapat pendidikan Islam sebab mungkinlah dulu tersalah haluan, mak ayah kita hantar sekolah yang tak ada pendidikan Islam, ataupun istilahnya carelessly tak mengajar kita, tak hantar kita tempat yang mengajar Islam dari sudut akidah dan praktikal Islam dan knowledge Islam. Bila kita balik jangan tak tahu taklif tu atas kita. Rasanya fakta itu pun sedia maklum kat kita. Baik, di atas taklif itu satu hal. Jadi kalau kita dah faham tu, memang maksudnya kita ni mukallaf lah. Mukallaf dari sudut kita dah balik dan kita berakal, apatah lagi kita dah Islam sedap pada kecil lagi. Baik. Jadi di atas kaedah itu tu disebut wajib atas mukallaf
mestilah percaya. Apa maksud percaya? Percaya maksudnya membenarkan, mengakui, mengiktiraf, menerima, mengiktikadkan. Lepas tu dengan ada ilmu, yakin, moden sikit, confirm. Apa yang dikonfirmkan, apa yang diiktikadkan, apa yang diyakinkan, apa yang istilahnya berpegang dengan gilanya. Dan saya nak sebut bahasa gila tu, saya nak sebut extremely. Ini ajaran Islam yang besar sekali. Apa dia? I'tiqad yang jazim. Tu jazim itu bahasa Arab. Jazim maksudnya yakin, putus, maksudnya tak berganjal. Apalagi bahasa seumpama itu, saya dah sebut beberapa bahasa tadi. Itu maksudnya jazim, maksudnya yakin, confirm, tak berganjal. Tak ada istilah kalau bab tauhid ni dipanggil syak, zon, waham. Tak ada. Bahkan yakin dengan seyakin-yakinnya. Apa dia? Allah itu ialah yang disembah dengan sebenarnya. Okey, ayat dia pendek. Mesti yakin Allah disembah dengan sebenarnya. Okey, ambil fakta. Sekitab ulama tuan-tuan, cara dia bahas macam mana cara ayat Quran. Satu, Rasulullah mula-mula dia sebarkan Islam bukan perlu banyak ayat Quran, walaupun satu, tapi makna dia dalam. Okey, apa dalam dia tu? Kita nak sebut pun apa? Ayat pertama tu, la ilaha illallah. Kita zikir pun la ilaha illallah. Azan pun la ilaha illallah. Qomat pun la ilaha illallah. Itu Islam tuan. Sedia maklum lafaz tu. Cuma explanation tu kot kita tak ambil. Pasal apa? Pasal kita bukan dapat pengajaran Islam. Belajar pun kadang-kadang belajar kat masjid surau, ada benda yang dia ada main point tapi benda tu tak ditekan. Kita lebih diajar dengan akhlak, bagi salam, hormati orang tua, tapi dia tak ajar base akidah. Nabi Rasul datang, dia bukan suruh hormat orang tua, tolong janda, bukan. Apa dia ajar tu? La ilaha illallah. Kelahi, berbunuhan, berperang sekalipun, itu dia punya atas dasar dia. Satu Rasulullah berperang, satu sahabat kelahi, satu berlaku boycott, apalagi seumpama itu perseteruan, berpecah kan, adik-beradik, pak mentua, menantu, suami isteri zaman Rasulullah tu. Pasal apa? Pasal la ilaha illallah. Yang ni yang kita kena faham ni. Yang tu yang bila kita tak faham ni, kita kata apa masalah Islam. Orang Yahudi kalau kahwin pun rumah tangga masing-masing lah, ikut cara hidup masing-masing lah. Jadi jangan buat kacau bilau. Itu bukan ajaran Islam. Okey, kita tengok ayat pendek ni tuan. Apa saya nak syarah tu ialah ayat pendek yang ayat dalam kitab ni sebut. Memang dia akan lanjutkan apa maksud yang mesti dipaham. Cuma saya nak syarah tu dulu. Mesti iktiraf, yakin, jazam, ya, seyakin-yakinnya tanpa ada syak, zon, waham. Allah ialah yang disembah dengan sebenar. Saya nak canggihkan sikit bahasa Melayu tu. Nak canggih tak mana? Nak menunjukkan maksud la ilaha illallah. Pasal kita tuan-tuan kalau faham maksud ayat tu betul-betul, just one word, maksudnya tak payah sembah panjang tuan. Kalau satu Malaysia hari ni kita live zon kuliah, cuma kita tak masuklah zon kuliah, tapi YouTube ada lah. Satu Malaysia dengar. Kalau yang kafir Islam dengar tu, kalau yang kafir pun kalau dia dengar sini cakap ni, dia dengar penjelasan betul-betul, orang Islam kita semua jadi baik, semua jadi betul, tapi dengar lah dan faham. Dan disebab orang kafir pun nanti kalau yang memang hati dia lembut dan dia faham dan dia tak istilahnya bongkok untuk menerima kebenaran dengan kata yang sebenar memang Tuhan ni adalah Allah, memang semua akan mengucap kalimah syahadah. Tapi kita tak ada macam tu. Kalau tak ada pun satu hal. Okey, dia nak ambil kat mana? Saya nak sebut, saya nak canggih yang bahasa. Pasal kita diajar sekarang syariat, apatah lagi bab akidah, diajar dengan pernyataan longgar. Apa maksud pernyataan longgar? Tiada Tuhan melainkan Allah. That's all.
Padahal ayat tu tuan adalah intisari separuh Quran. Tahu mana separuh Quran? Tentang ketuhanan, bab kedua kerasulan. Dua je dalam kalimah syahadah. Atau bahas kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu jadi Islam. Jadi la ilaha illallah separuh Quran itulah intisari dia. Okey. Macam mana nak intisarikan ke semua itu? Tengok. Apa maksud tiada Tuhan melainkan Allah? Maksudnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang memang dia benar, dia lah Tuhan, yang mesti ada kriteria dan ciri Tuhan, yang memang dia bukan dia yang orang manusia makhluk menyangka dia Tuhan, tapi memang dia Tuhan pada realitinya. Tak ada yang macam tu, melainkan hanya Allah. Tuan dengar ayat saya sebut sekali lagi, ulangan tuan-tuan tak ada nak catat tu. Rasulullah tuan-tuan main ayat Quran tak ada tulisan, dia tak boleh menulis kan. Dengar very sharp. Waktu dia dapat ilmu, kita dah bagi ulang 3-4 kali. Saya selalu kena dengan tuan tu Imam Syaf yang kitab, kalau tak ada tuan-tuan mesti ubah cara tuan-tuan belajar. Kalau hari ni baru tengah kuliah ke apa ke, tuan-tuan mesti ubah kan? Mesti ubah. Pasal kita dah tak betul cara belajar. Kita belajar dengan istilahnya menyambil. Pasal kita faham akidah menyambil. Cuba kita faham macam mana Rasulullah faham. Jadi apa maksud la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yang memang dia sebenar-benar Tuhan. Tiada Tuhan yang lain yang bercirikan Tuhan sebenar, yang memang bukan saja dia disangka benar oleh makhluk ataupun seseorang, tapi memang dia adalah sebenarnya Tuhan. Tak ada yang macam tu. Panjang sikit ayat tu, yang mempunyai kriteria dan ciri sebagai Tuhan yang selayaknya untuk kita kata dia Tuhan yang sebenarnya. Tak ada yang macam tu melainkan Allah. Itu maksud la ilaha illallah. Boleh? Faham? Okey. Clear. Tuan-tuan tak ada catatan pun tak faham tu, saya nak kata apa tak maulah sebut ayat tak elok. Okey. Di atas kaedah tu boleh mengakui ada agama lain, bagi soalan umum dulu kan, tak spesifik. Maksudnya kata Kristian pun betul juga, Hindu pun betul juga. Kita pun kena memuliakan hari kebesaran mereka, pasal mereka pun ada agama dan mengajar akhlak dan moral yang baik. Jadi mereka pun masyarakat majmuk dengan kita. Kita pun di atas dasar yang sama, kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kesopanan kesusilaan, apa seumpama itu. Apatah lagi dengan bahasanya kita pun sama-sama naik minyak 2 kupang. Itu lebih kurang sambil-sambil okay. Jadi kita mesti memuliakan mereka dan kita beri hak mereka untuk bersuara dan mengamalkan amalan mereka. Jangan tak tahu kan, itulah syarahan akidah Malaysia. Itulah kita. Satu, kita dengar pemimpin-pemimpin kita cakap, dia tak cakap macam saya cakap ni. Dia tak syarah macam saya syarah ni. Itu sebut pemimpin. Even pemimpin tu pemimpin agama yang dalam TV. Kalau yang dalam TV tu cakap macam saya cakap, dia tak masuk TV lah tuan-tuan. Astro, dia tak masuk Astro lah. Yang boleh masuk Astro, saya tengok ada iklan tu, saya nak sebut nama lah, Ustaz Gazim. Boleh. Tuan-tuan tak gelak tu punya pasal lah. Orang-orang macam tu boleh. Macam ayat saya ni tak boleh. Maksudnya nak sebut masuk TV kebangsaan, syarah macam tu tak boleh. Hanya boleh sebut Malaysia adalah agama rasmi dan dibenarkan untuk mengamalkan apa-apa agama. Itu apa kan? Itu kalimah syahadah ke tu? Tuan-tuan jawab tak? Kalimah syahadah ke tu? No, itu adalah kalimah rukun negara, kepercayaan pada Tuhan, belief in God. Yang orang putih punya, Amerika sama kan? Dekat Statue of Liberty dia tulis apa? In God we trust. Betul?
Tuan tahu kan? Ada patungnya, ada cabang-cabang kepala tu, pegang obor tu. Dia tulis apa? Tuan tengok $1 Amerika, tahu dia tulis apa? In God we trust. Sama dengan Malaysia. Believe in God. Which God? As long as you anggap dia God, we trust. Itu adalah Amerika punya dasar, itu Malaysia. Dan Malaysia memang bawa ajaran tu. Pasal kita sistem daripada buah pilah bahasa barat, kita telah dibaratkan dengan akidah kan. Bukan baru isu-isu anjing apa satu kan. Akidah awal dah rosak Islam kita. Jadi bila kita dah diajar Islam agama rasmi tuan tahu lah syarahan agama rasmi macam mana. Nak buat sukan, panggil mufti doa. Agama rasmi dia acara rasmi, untuk keberkatan supaya kita bersukan mendapat redha daripada ilahi. Maka kita minta mufti kerajaan Malaysia untuk membacakan doa supaya sukan kita ni diberkati dan mendapat rahmat daripadanya. Untuk perasmian pembukaan penutup, kita bersyukur telah menggondol banyak pingat emas, perak dan gangsa. Pelaksanaan macam mana tak pernah disyarahkan. Jadi kita disyarah akidah mengikut kemasaan. Kita tak disyarah mengikut ambil la ilaha illallah. Dia serupa macam bahasa Melayu tuan-tuan. Sikit saya ambil pendekatan bahasa. Macam saya sebut ini, tiada siapa ku cintai melainkan ibuku. Contohlah kan. Apa maksudnya? Nobody in my heart except my mother. Who else? Your mother, my mother. Who next? My mother. Who is it? My mother. Tak ada siapa dalam hati. Lebih kurang bahasa gitu. Itu ayat tu, itulah maksud dia. La ilaha illallah. Kalau kita belajar bahasa Arab tuan, dia ada istilah tu yang ulama-ulama dulu susah payah menghurai kita ayat macam ni. Ada nafi, lepas tu ada isbat. Ini satu uslub bahasa Arab tau, uslub bahasa lah. Kalau kita sebut aku cinta padamu, tak power tuan ayat. Macam mana power ayat tu? Tuan mana ayat bahasa Malaysia, takkan tak lulus sastra dulu. Tuan-tuan semua kelas sains dan kelas perdagangan, tak ambil sains, tak ambil sastra. Macam mana saya power dia? Tiada siapa yang ku cinta melainkan kau. Macam mana? Lompat kan. Lompat tu saya sebut bab cinta. Yang ni bab Tuhan tu. Tiada Tuhan yang sebenarnya, yang memang dia benar, dia lah Tuhan. Bukan pakak hampa duk sangka dia Tuhan, tapi memang Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Tak ada yang macam tu melainkan Allah. Agak-agak macam ni ya. Dah kata Tuhan sebenar Allah, Allah suruh sembahyang. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya tak gila punya, dia pasal dah mengaku. Tak saya sebut, saya nak bandingkan dengan uslub bahasa cinta kan. Sorry lah malam ni saya nak syarah kot tu sikit. Pasal kita kalau faham, pasal kita nak faham kalimah syahadah kan. Nak faham kalimah syahadah. Tapi kita tak diajar dengan sastra Arab, hobi sastra. Dan sastra Arab tu disyarah dengan akidah. Kalau syarah dengan akidah, tuan-tuan dengar saya nak syarah. Kalau saya sebut ini, tiada siapa yang ku cinta melainkan kau. Okey. Apa lagi ayat dia? Mandi pun tak basah. Ayat cinta kan. Lagi makan pun tak kenyang, tidur pun tak lena. Lautan api sanggup ku renangi, ku harungi kalau ada sesiapa memisahkan antara cinta kita berdua. Itu cinta tu kan. Cinta pun, cinta tu cinta yang membutakan. Pasal ada ciri yang kau minat, itu membutakan kau. Kau tak tahu mana betul dan salah. Sedikit ayat tu, bukan cinta itu buta kan. Cinta itu membutakan. Itu bawa ayat betul tuan-tuan bahasa Malaysia dah. Pasal cinta bukan buta dah. Nak cinta, dia mesti ada fakta. Tu. Kita salah fakta tu yang jadi tak tentu arah tu. Okay, betulkan sikit. Macam mana pun sambil-sambil tu kita betulkan bahasa pasal kita nak betulkan kalimah syahadah. Okey. Bukan cinta itu buta. Cinta itu membutakan. Apa maksudnya? Pertama dah sebut bila cinta mesti maksudnya ada ilmu.
Dan sebab tu kita kasih. Betul tu? Bila dah ada kasih, dah suka, apa jadi? Dia akan memutar kita daripada perkara lain. Kalau kita kata Allah, tak ada hal lain lah. Bila sebut Muhammad Rasulullah, tak ada hal lain lah. Macam kita sebut, tiada siapa yang aku cinta melainkan kau, lautan api sanggup kurunai. Siapa usik engkau, langkah mayat aku dulu, over my dead body. Kalau disuruh kita tukar